Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama diberi Ustaz Said Miftahul Ulum bin Said Mustafa Kamal. Said Miftahul Ulum bin Said Mustafa Kamal berasal daripada Pasir Gudang, Johor, dan merupakan pendakwa bebas dan juga merupakan musyrif kembar umrah JDT. Wallahu a'lam. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Arif bin Harun, orang panggil UAH dalam kembar umrah JDT. Berkhidmat sebagai guru swasta Sekolah Menengah Islam At-Tafiz Pasir Gudang dan merupakan salah seorang daripada musyrif kembar umrah JDT. InsyaAllah akan bersama petang ni bersama anda semua, insyaAllah. Baik. Hari ini kita untuk buat lagu-lagu dan segmen untuk hari ini adalah lepak-lepak bersama dan ada salah ini special sikit, so kita ada dua ustaz. Itu yang best tu. Nak kupas ni ustaz? Boleh. InsyaAllah. Alright. Hari ini topik, sebelum tu saya kita bagi tahu juga menu yang ada di dalam menu di depan ustaz hari ini. Kita nak payung ustaz satu limping. Ni 2 keping ni. Dua keping. Dua keping. Dia dihaskan dua Oh, keping. Satu Okey. Ustaz Ulum, saya satu. Ya, betul. Right. Satu set. Dan juga satu lagi tu menu ialah jempol. Memang sedap. Ustaz pernah ke cuba jempol dengan limping ni cicah dengan lomak cili apa? Dekat sini lah pernah. Inilah pesan. Saya ni kali pertama ni. Kalau saya makan kali pertama. Yes. Alhamdulillah. Untuk Arif Harun, dia first time. Ya, betul. Lagi dua menu ni, menu tambahan. Kalau Ustaz nak tahu sebenarnya ni siput sedut. Siput sedut ni baru je nak launchkan pada Sabtu ni. Kita masih belum jual. Jadi kami lah perasmi ni hari ni. Ya, belum jual tapi kita dah bagi free testing untuk semua customer kita hari ni. Menarik. Hari ni saya nak suruh ustaz-ustaz kita rasa macam mana rasa dia. Semalam saya dah buat pertandingan dengan Hanan. Hanan boleh menang. Aduh. Makan siput sedut. Siapa sedut paling laju? Okey, hari ni macam nak buat ustaz-ustaz juga. Oh, jangan. Boleh. So, dengan satu lagi kita punya menu ni sambal daun kayu. Sama daun? Sambal daun kayu. Daun kayu. Dia adalah sambal tempoyak yang campur dengan daun kayu. Memang sedap. Ustaz kena cuba. Okey, boleh. Bukan belimbing buluh Limbang bulu kita akan letakkan dalam telur masin. Oh. Lauk Melayu. Lauk Melayu. Lauk batin, lauk telur. Okey. Okey. So hari ni kan saya naklah tanya sikit, ada beberapa soalan mana tahu korang pun sedikit tak tahu apa sebenarnya kelebihan yang kita daripada macam okay, macam ni lah Biasa nervous. Biasa seorang ni dua. Okey, saya nak tanya ada yang bagi soalan apa sebenarnya kelebihan payung mangkat lagi sekali mangkat Okey. kelebihan payung mangkat macam kita kan kadang-kadang kenapa kita macam saya sendiri lah nak payung orang lain kan kadang-kadang terfikir-fikir ada ke duit saya besok ni apa semua tapi kita tak tahu sebenarnya nikmat sekali payung mangkat. Ustaz share sikit. Baik. Jadi terima kasih kepada kita punya moderator pada hari ini dan juga dihormati Ustaz Arif yang segak bergaya di hadapan di sebelah saya ni. Tuan Mudi pun ada juga bersama kita, Puan Mosia pun ada juga di sini dan seterusnya kepada semua pendengar-pendengar yang bersama dengan live kita pada hari ini, baik di channel kita sebut FB KJDT ataupun pada Saleh Valley punya FB.
Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada kita hari ini kesempatan dengan nikmat kesihatan. Allah bagi dengan kita macam-macam lah perkara yang hari ini mungkin ada sebahagian yang kita ingat untuk bersyukur, ada benda yang kadang-kadang kita lupa bersyukur. Jadi benda ni kita kena sentiasa ingatkan diri kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam malam, macam petang ni juga lah, depan kita ada makan, dia jemput untuk datang live dekat sini dan mungkin lepas ni boleh makan jadi kita bersyukur, alhamdulillah. Jadi bila disoal ataupun kita sebut berkait dengan tadi payung makan, berkait payung makan, sebenarnya kalau kita memahami sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjelaskan di dalam surah Al-Insan, menceritakan satu golongan yang Allah sebut dia sebagai Al-Abrar, iaitu golongan-golongan orang-orang yang mana mereka ini melakukan perkara kebajikan, ketaatan, yang mana Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya pada ayat yang kelima. Kata Allah, innal abrara yashrabuna min kana wa min ka'sin kana mizajuha kafura, iaitu sesungguhnya orang-orang yang berbakti, iaitu dengan taat, mentaati Allah SWT dan mengerjakan kebajikan, mereka ini akan diberi minum daripada piala, ataupun kita sebut daripada gelas, ataupun daripada gelas lah, dengan makna gelas, iaitu sejenis minuman yang ada di dalam syurga, iaitu disebut dengan kafura. Ini kafura, ada ulama yang apa nama, memaknakan kafura tu, ada yang memaknakan dengan kafur barus, ada yang memaknakan dengan satu minuman yang ketika mana orang minum air tersebut, penghuni syurga minum air tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Bayangkan air yang ketika mana kita dalam keadaan haus yang teramat, datang kepada kita satu minuman yang melegakan, kita minum tu sejuk, ya betul, dia menyejukkan perut dan sebagainya. Nescaya kita akan berasa sangat tenang dan sangat beruntung pada ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Taala menjelaskan beberapa sifat-sifat mereka pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-8. Allah menjelaskan antara salah satu daripada sikap ataupun perkara kebajikan yang mereka lakukan. Kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah SWT, iaitu antara kerja ataupun amal kebajikan yang mereka lakukan adalah mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya. Kita berhajat makan yang sedap-sedap, kita berhajat nak makan dengan sesuatu benda yang rare lah, kita sebut pantang viral, kita datang ke sana. Tetapi dalam keadaan yang sama, ada juga orang-orang yang mereka ini berhajat juga, berhajat mungkin kawan-kawan kita, mungkin anak isteri kita, ahli keluarga kita, ataupun orang-orang yang lain. Itu termasuklah kata Allah Subhanahu Taala, mereka ini membelanjakan, memberi makan daripada makanan-makanan yang mereka suka itu kepada golongan-golongan miskin dan anak-anak yatim serta orang-orang tawanan, kata Allah Subhanahu Taala. Jadi maksudnya yang mana mereka ini, golongan al-abrar ini, diberikan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT dengan minuman air yang daripada piala yang diletakkan pada air tersebut, kafura. Ini adalah dengan sebab bagi makan, bagi makan. Tak kira lah kepada siapa. Allah jelaskan sikap mereka ini, mereka bagi melayani kepada orang-orang yang kurang bernasib baik. Dan kemudian Allah menjelaskan, menyebutkan, innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam keadaan mereka bagi pula, sambil lidah mereka dan hati mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makan ini kepada kamu, iaitu golongan-golongan orang yang kita belanja tadi, baik keluarga kita, baik siapa-siapalah, kawan kita dan sebagainya, tidak lain kata mereka adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala, dan kami tidak berkehendakan sebarang balasan daripada kamu walaupun dengan ucapan terima kasih. Maksudnya ketika mana mereka memberi. Jadi nak ceritakan kepada kita banyak ayat-ayat Allah SWT yang menceritakan tentang golongan-golongan kebaikan daripada memberi makan ini, apatah lagi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sebagai mukadimah kita pada hari ini mungkin menjawab kepada persoalan kalau tak menjawab persoalan nanti kita repeat lagi. Adalah maksudnya nak menceritakan kepada kita begitulah Allah Subhanahu taala meletakkan martabat. Kita sebut payung makan ke, kita sebut belanja makan ke dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi
perkara yang kita akan kongsikan dengan Ustaz Arif pun ada sebelah saya, dan insyaAllah lepas ni kita akan cerita lebih banyak lagi supaya lepas ni ramai orang yang ambil benda ni untuk menjadikan salah satu amal dalam kehidupan tu. Wallahu alam. View ada berapa view tu? Maaf lah, kita sekali lagi maklum kita punya Oh, okey. so sekarang kita bersiaran langsung di Salam Valley. Okey, baik. Macam tadi Ustaz Miftah dah jawab soalan saya penggunaan dan so kali ni saya nak tanya Ustaz Arif Harun pula. Boleh. Macam tadi Ustaz Miftah kata pada orang yang tidak berkemampuan dan tak kisahlah siapa, tapi sebenarnya kalau kita sendiri ada kelebihan, macam ada lebih-lebih ke rezeki lebih ke, kita nak belanja, sebenarnya siapa orang-orang yang sepatutnya kita dahulukan untuk belanja? Siapa yang dahulukan Okey, baik. Kan kita ni kan bila ada rezeki nak belanja kawan dulu lah. Ya, ya, Padahal betul. sebenarnya bapak kita lagi macam tu lah. Maknanya prioriti lah yang keutamaan untuk kita belanja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih yang saya muliakan Ustaz Syed Miftahul Ulum, sahabat yang merupakan akhi saya, abang saya yang banyak bantu saya. Terima kasih kepada mudirah, terima kasih kepada Salai Valley dan Kembaru Umrah JDT. Baik, menjawab soalan yang diajukan, siapa ni prioriti kita untuk berikan makan ataupun nak belanja kepada seseorang? Siapa ni? Adakah kawan kita ke? Kan mungkin bagi yang di sana tu mungkin ada kekasih kita ke? Siapa ni? Baik, maka kalau melihat merujuk daripada banyak ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW, maka kita boleh rungkaikan bahawasanya antara martabat ataupun prioriti keutamaan untuk kita belanja makan ni, yang pertama sekali mestilah daripada aqrabin, kaum kerabat kita, iaitulah ibu bapa kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita yang kita sebut ada pertalian darah dengan kita. Baik, itu yang utama. Maka selepas mana kita telah melaksanakan hak kita dalam belanja al-aqrabi ni, kaum kerabat kita, maka jatuh seterusnya adalah orang-orang yang banyak membantu kita dari sudut agama. Kalau sahabat kita tu orang yang banyak membantu kita dari soal agama, maka sahabat kita lah yang utama. Kalau guru kita yang banyak membantu kita, membimbing kita daripada soal agama, maka guru kita lah jadi orang yang utama untuk kita belanja, memberi makan, untuk berikan sesuatu selepas mana ibu bapa, adik-beradik dan sanak saudara kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang seperti mana yang ditanya, kadang-kadang kita ni bagi makan kepada kawan-kawan kita, tapi kita terlupa mak ayah kita yang dekat rumah. Kita terlupa ke adik-beradik. Kita snap gambar ketika mana kita makan, terasa hati mereka. Tapi bayangkan kalau kita selalu ajak mereka makan, jadi bila mana kita nak ajak kepada yang lain, jadi dia tak akan terasa hati. Dan itulah yang menyebabkan kita ini bukan sahaja dapat pahala di sisi Tuhan, bahkan orang akan senang dengan kita. Senang sebab apa? Kita memberikan hak sebaik mungkin, dan pada masa yang sama menyebabkan kita ini orang pandang, wah, dia ni orang yang betul-betul bukan sahaja layan kawan, tapi dia juga dapat layan keluarga dia dengan sebaik mungkin. Wallahu alam, itu cukup yang saya boleh jawab setakat. Terima kasih Ustaz Arif Harun. Ustaz, kita bagi Ustaz untuk makan. Oh, boleh makan terus Ya, dengan Boleh. saya nak minta mini sikit lah. Okey, boleh. First time, sebab Ustaz Arif Harun kata dia first time nak Ni first time jemput bersama dengan kuah lemak. Kuah lemak. Apa? Lomak ya, lomak cik Lomak. Dia kata Ustaz ni kalau Oh, nak sila. bersedut pun Boleh. Ustaz nak makan sampai Sila. Makanan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. okay, hari ni Ustaz Arif Harun dan juga Ustaz Miftah memilih untuk minum air dalgona. Ya. Saya rasa ini adalah salah satu favourite Ustaz Miftah. Boleh, insyaAllah. Time tak diet lah. Time tak diet lah. Kalau dah diet nanti kan tak pula ni.
So Ustaz tahu macam mana nak minum dia kena godak dari bawah tu. Itulah. Baru dia terasa balance dia tu. Dia sedap kan sebab dia pekat. Dan saya dah rasa ni memang terbaik lah. Kuahnya memang sedap. Selama ni kita makan jemput dengan sos, Betul? Dengan gula Sambal tumis, kadang dengan sambal tumis. tumis. tumis pun. Yang ini baru sambal, ini bukan sambal, ni gulai. Kadang-kadang tu apa dia dengan gula. Gula pun sama. Ini pun ada macam gula, betul. Jangan gula. Tu tak ada bajet ni. Yalah akhir bulan guna gula je lah. Tapi sedap tau try dia Ya, sedap, betul. macam dengan gula ke apa. Dia kata itu dia tak ada budget. Hujung bulan Ya, akhir bulan. cari gula. Baik. Okey, rasa dia macam mana? Sedap. Okey lah. Sama sedap dengan sos ke atau Dia sebenarnya kalau ini dengan dia pasal dia punya suasana dia kan. Jadi memang sesuai sebenarnya. Ini dengan jarang orang makan dengan kuah. Kalau orang cakap pun kalau kita masak dekat rumah biasanya kita punya apa? Ini lawan dia dengan nasi. biasanya. Lemaknya tak berapa pekat kan. Tapi bila dia pekat macam gini dia jadi memang okey lah. Maksudnya memang kena pada dia punya cita rasa dia. Kemudian Sesuai. dia punya pedas dia memang kena. Dia tak ada lah nak cakap terlalu pedas sangat. Betul. Dia boleh bagi orang yang suka pedas memang sesuai lah rasa ni. Memang sesuai. kedai memang kena datang Salary. Beli, Saleh beli. Salary menyediakan makanan-makanan original kan. 100% chef kami menulis ni semua 100% menulis 9 punya Resmi resepi ya. Alhamdulillah. Okey, siapa pula yang tadi? Okey. Masa dia ada Ni pun boleh try juga Sarip nak try Ini macam mana dia try dia? Makan dengan apa? Itu dengan jemput. Cuba try ni jemput. dia boleh buat pun boleh. Boleh? Sebab dia Sambal kayu apa tadi? sambal kayu. Sambal kayu. Daun kayu. Daun kayu. Okay, saya cuba Kalau ya. Cuba. Ustaz makan tempoyak, memang sedap ni. Ni ada lempeng boleh cuba. Daun kayu Daun kayu. Daun kayu tu maksudnya daun kayu apa? Kita ada dalam tu kita ada daun aduk. Okey. Lepas tu ada daun kunyit sikit. Maksudnya daun kayu tu daun lah. Daun pokok yang Bukan daun pelam Bukan daun pelam. Daun pelam. Tak ada daun pelam. Saya tak pasti, saya rasa tak ada daun pelam. Tapi dia gaulkan dengan tempoyak. Kita tak ada tambahan apa-apa, garam ke apa, tak ada. Kita 100% dengan tempoyak sahaja. Dan ada petai sikit dalam tu. nampak macam daun ini. Ada pakai daun apa tu? Daun kunyit. Daun kunyit ada. Ada juga kan? Daun kaduk. Apa lagi daun Okey. yang ada? Sedap. Sedap bagi penonton yang tengok ni memang sedap lah. Saya tengok Baik. je saya dah tahu daun-daun apa. Saya kalau makan ni dengan nasi kuning sedap. Sedap. Memang sedap. Alhamdulillah. Okey. Okey. Alright. InsyaAllah. Boleh nak godak air lagu minum boleh? Ya. Cuba ini pula lemping pula. Lempeng goreng milah panggil. Apa goreng Oh, ni milah? Oh dia. Lempeng goreng milah. Milah ni memang terkenal dengan Negeri Sembilan ke? Ya. Orang panggil milah. Kalau orang apa lelaki ujang. Hujang. Hujang dia. Jang. Saya ni kenal Hujang dekat majalah Hujang je. Betul. Sebelum ni tak pernah kenal. Kita tengok dulu. Okey pekat Baru nak gaul dan baruna dia. Sedut dulu air dia. Sedut dulu Biar dia mendak sikit. Okey, baru godak. Tengok sepah pula. Remok. Ya sebab banyak sangat sedang penonton. Limpah-limpah. Puas hati. Kena dengan harganya. Sesuai. Okey Ustaz, Yep. saya nak tanya sikit. Ini soalan ni daripada saya. Boleh. Macam let's say lah kan kita cerita pasal payung makan ni kan. Macam ada orang dia nak payung kita makan kan, tapi sebenarnya kita dah full atau kita macam nak menolak pelawaan payung. Macam saya pernah dengar Ustaz sebelum-sebelum ni dia kata macam kalau orang nak payung makan tu wajib untuk betul tak Ustaz huraikan kalau kita nak menolak orang nak payung kita makan. Baik.
Dia sebenarnya macam begini. Dia perkara-perkara yang melibatkan dengan jemputan. Kan kalau kita buat dalam jemputan, misalnya contohlah saya dijemput oleh Ustaz Arif. Ustaz Arif ada buat makan-makan kat rumah je dan memang dia khususkan jemputan tu untuk saya. Jadi ketika itu jemputan tu wajib untuk saya hadiri. Saya wajib hadiri. Kalau saya ketika itu puasa sunat, maka saya kena batalkan puasa sunat tu. Kerana menghadiri jemputan itu lebih wajib. Walaupun nanti kita cerita tentang nak makan tak makan itu nombor dua lah. Tapi kerana ketika mana dia dah panggil kita dan sediakan makan untuk kita, maka kita kena raikan. Itu kalau kita dalam keadaan berpuasa wajib. Jadi begitu juga ketika mana kadang-kadang kita kan ajak kawan-kawan kita, ajak kawan-kawan kita nak payung dia makan, sebenarnya menjadi satu orang cakap perkara yang tidak boleh. Maksudnya walaupun kita ni dalam keadaan kenyang, dan kita nak tak nak kenyang, dan sebagainya, kita punya alasan kukuh, tapi jangan jadikan ianya sebagai waktu untuk kita tolak. Untuk kita tolak seolah-olah kita tak mau. Kecuali kalau memang apa orang cakap, yang disorong kepada kita tu daripada makan, bagi makan sungguh. Tapi cakap kalau kita meraihkan dia nak belanja makan. Kalau tak mampu waktu sekarang, mungkin ada waktu yang kita boleh cadangkan pada dia. Ataupun paling tidak kita duduk menemani dia. Kadang-kadang ada seseorang kawan-kawan kita, dia nak belanja kita makan itu dengan sebab ada benda-benda yang dia nak cerita sebenarnya dengan kita. Ada juga yang memang dia khusus nak belanja kita makan tu sebab bila dia tengok keadaan kita mungkin macam kelaparan dan sebagainya kan, maka dia nak belanja. Masa benda itulah yang kita kena raikan. Jadi so kalau kita memang kenyang tadi, untuk kita nak menghadiri makan dia tadi, majlis makan dia, maka kita kena tengok beberapa benda lah. Kalau benda tu dah disiapkan untuk kita datanglah meraikan. Paling tidak nanti dibungkuskan kot untuk kita, kerana apa, jangan sampai benda tu kita daripada orang cakap banyak-banyak benda adalah menjaga hati. Itu lebih kita sebut lebih perlu untuk kita ambil berat. Dia gitu. Ada banyak kisah, antaranya kisah sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh Syekh Nawawi Al-Banten. Dia menceritakan berkait dengan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah, dia dapatkan gelaran Khalilullah kerana apa? Nabi Ibrahim ni, dia bila makan dia mesti ada makanan pertama. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Sehingga kan disebutkan di dalam kitabnya tu, Nabi Ibrahim berjalan 1 kilometer, 2 kilometer, kadang-kadang semata-mata nak cari ada orang yang makan bersama dengan dia. Tak ada orang makan dengan dia tak makan. Seolah macam begitu. Dia tidak makan. Jadi nak ceritanya betapa besarnya, maksudnya kita memenuhi hajat orang ketika mana orang berhajat nak belanja kita makan. Bukan soal kita mampu tak mampu. Kadang-kadang ada orang belanja aku kena, alah sangat belanja tu aku pun boleh beli. Bukan soal itu. Tapi soal daripada kita sebut sebagaimana menghargai daripada orang yang memberi itu tadi. Itulah benda-benda yang kita kena ambil, kerana benda-benda ini sebenarnya merapatkan ukhuwah Islamiah dekat di antara kita. Inilah benda-benda dia. Wallahu a'lam. Ada tak doa kalau kita nak doakan orang yang belanja kita makan? Macam orang yang belanja kita makan, ada doa yang sebenarnya doa khas lah untuk kita doakan pada orang yang belanja makan. Ini Ustaz Arif. Baik. Sebenarnya ada. Silakan Ustaz. Untuk sebut doa ada, tapi saya minat nak cerita satu kisah berkaitan bagaimana seseorang ni yang suka membelanjakan makan. Jadi bila kita nak sebut, kita ni orang yang sukar payah nak belanja orang makan kan. Kau lah asyik-asyik kau je kan, asyik-asyik kau lah belanja aku tak nak belanja. Tapi kita kena juga kadang-kadang terdetik dekat hati kita kadang-kadang mesti kita belanja juga kawan kita. Walaupun kadang-kadang mungkinlah kemampuan kita tak melebihi kawan kita, tapi sebab kita nak renung hadis Nabi SAW ni. Nabi SAW sebutkan Allah sembunyi 3 perkara dalam 3 perkara. Pertama, Allah sembunyikan keredaan Allah dalam ketaatan hamba. Yang kedua, Allah Ta'ala sembunyikan kemurkaan Allah di dalam kemaksiatan hamba. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala sembunyikan wali-wali Allah, kasih Allah di dalam kalangan hamba-hamba. Bila sebut Allah Ta'ala sembunyikan keredaan dalam ketaatan, maka membuat satu kebaikan itu adalah satu perkara ketaatan. Maka sebab itu
termasuk memberi makan tersebut adalah melakukan satu kebaikan, maka ia menjadi satu ketaatan. Dan ketika mana kita sedang belanja, mana tahu wallahu alam Allah berikan keredaan waktu tu. Tak kali dia tak pernah belanja orang, tapi sekali tu dia belanja orang, Allah bagi keredaan. Allah boleh ampunkan dosa-dosa yang lain, Allah Taala berikan keredaan dia. Seperti mana kisah seorang perempuan, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, hadis riwayat Muslim, iaitu ada seorang wanita penzina. Dia seorang penzina, melakukan dosa dan maksiat. Satu hari dia melihat seekor anjing. Anjing tu dalam keadaan kehausan. Lidah dia terjelik keluar sebab haus. Jadi wanita ini merasakan kesian. Bila kesian, dia nak bantu. Dia gunakan, dikabarkan melalui kasutnya, dia ambil air tersebut, lalu dia bagi air anjing tersebut makan, minum. Lalu lantas ditakdirkan Allah, perempuan tu mati. Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Allah tak pandang dah dosa-dosa dia. Allah Ta'ala berikan keredaan waktu dia buat kebaikan tu. Akhirnya masuk syurga terus. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu perempuan tu baru bagi makan ataupun minum ke anjing, apatah lagi kalau kita bagi manusia. Lebihlah Allah Ta'ala berikan keredaan dan manfaat. Maka balik pada soalan tadi berkaitan doa, ada antara doanya Allahumma ta'im man at'amana wasqi man saqaina. Nabi SAW kata Allahumma ta'im man at'amana, ya Allah, kau berilah makan kepada siapa yang beri makan pada kami, dan kau berilah minum kepada siapa yang berikan minum pada kami. Ataupun ya Allah, kau kenyangkan bagi siapa yang berikan makan pada kami, dan kau hilangkan kehausan bagi mereka yang berikan minum kepada kami. Doa, kalau tak hafal doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Ya Allah, kau luaskan rezeki dia, ya Allah, kau pemudahkan segala urusan dia. Yang penting satu doa, Allah Ta'ala dengar. Wallahu'alam. Yang penting korang bila orang belanja makan, janganlah pula ini mesti ada sebab nak buat baik. Ya, kadang-kadang kita sangka macam tu pula. Ya, pasal tu pula dengan orang nak belanja Nak jual barang kan ni? Nak jual barang kan ni? Panggil belanja makan. Ni mesti ada insurans ni. Ada. Tak lain Mesti nak ajak MLM ni. Adalah benda-benda kan. Lebih baik orang mendoakan orang-orang yang nak belanja. Ya, betul. Supaya kita orang tak beli. Mana tahu doa tu berbalik pada kita. Alhamdulillah, nampak banyak ilmu petang ni yang kita dapat. Alhamdulillah. Masya-Allah. Hari ini Ustaz, kita akan suruh satu makan selepas ini. Terima kasih kepada yang menonton. Hari ini saya akan baca komen sebab handphone telah digunakan. Mungkin ada persoalan-persoalan yang tak dapat dibaca Okey, kalau korang rasa korang ada soalan lain atau soalan yang simpan di hati nak tanya ustaz-ustaz kita, macam biasa saya akan promo IG mereka, Facebook mereka. Ustaz ada apa ustaz punya Facebook? Miftah Al-Kazimi. Miftah, nanti kita punya tim akan tag. Miftah Al-Kazimi. Miftah Al-Kazimi. Kami akan tagkan dekat komen kita punya Facebook, Ustaz Miftah punya Facebook, dan Ustaz Arif juga Facebook dia. Mana tahu korang ada nak tanya. Ya, betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz aktif dalam Aktif. Nak Sama, ajak saya pun aktif dalam nak Facebook. belanja makan kat sini pun boleh. Kalau Tag nak ajak Ustaz belanja makan kat Salah sahaja. boleh. Tapi kena ajak saya juga. Ya. Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk berikan ilmu sikit kepada follower-follower kita. Di KJT page, minta maaf kita punya line ni tak berapa clear hari ini. Tak apa, nanti kita akan sharekan semua line kita ke grup petang ini. Jadi minta maaf. Okey, terima kasih menonton di KJT page dan di Salah page. Jangan lupa kita ada promosi ataupun kalau nak try kita punya siput segut, hari Sabtu ni kita dah start, dah mula dijual di Salai Kelly. Jangan lupa dapatkan juga free Dalgona voucher kami. Betul. Boleh? Okay, saya tunjuk sikit lah. Ni dia. Siput segut di Salai Kelly. Sudah Sabtu ni kita dah mula jual. Dan jangan lupa dapatkan free voucher Dalgona, 3,000 Dalgona secara percuma. Anda hanya makan di sini dan kita akan bagi anda untuk silap satu kas. Dan anda dapat beli satu Dalgona saja, dan tapi itu di next week ya. Okey, sampai di sini saja kita punya live. Terima kasih lagi sekali. Sama juga. InsyaAllah. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.